Masih bincang tentang hal ehwal ulama asuk ya. Berlindung sama Allah Ta'ala ya. Memalsukan agama, berlindung sama Allah Ta'ala. Berbagai-bagai kita sebut kategori ulama-ulama yang tidak jujur ya. Sama dia ada ilmu tapi dia tak mengamalkan, ulama asuk. Ada ilmu tak menyampaikan, ulama asuk. Ada ilmu menyampaikan tapi panggil orang untuk dia seru untuk diri dia sendiri pada dapat popular. Itu semua tu kategori-kategori yang tak baik lah ya. Tak baik. Mengajar orang tapi dengan niat untuk dapatkan dunia, puji ataupun imbalan, semuanya begitu. Dan apa, mengajarkan orang disembunyikan separuh, dia hanya sampaikan separuh. Yang orang sedap-sedap, yang orang suka-suka dengar, dia disampaikan. Yang kiranya mengejutkan orang, membersihkan orang, menegurkan orang, tak sanggup. Kalau ibarat doktor lah, dia tak nak injekkan pasien dia, dia tak nak kasih ubat yang pahit. Padahal pasien itu perlukan. Dia hanya kasih ubat yang manis-manis, yang sedap-sedap saja. Allah, sampai pasiennya rasa pasiennya tak sakit pun. Padahal makin teruk. Itu semua tu ya. Berlindung sama Allah Ta'ala. Muka surat 258 sampai bermula yang terlebih patut bagi orang yang alim itu terlebih takut akan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, dan terlebih zahid daripada segala makhluk, dan terlebih warak daripada segala makhluk, dan terlebih meninggalkan syahwat lebih daripada segala makhluk. Itu nama orang alim. Kata engkau ada ilmu, maka ada ilmu saya berbeza. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, sama tak orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Sungguhnya ambil peringatan orang yang ada lubuk kalbu. Jadi orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui pasti tak boleh sama, pasti lain. Kau dah tahu mesti sikap kau lain. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama baru tahu bahawasanya dunia tu tipu, tahu bahawasanya dunia tu jahat, tahu bahawasanya mencintai dunia tu saja sifat yang jelek, tahu bahawasanya banyak dunia itu kiranya lalai, tahu bahawasanya banyak dunia itu memalingkan diri daripada akhirat. Tapi kenapa kau banyak dunia? Kenapa kau banyak mewah? Sebagainya. Sepatutnya sebagai orang alim tak boleh tidak, mesti lebih takut pada Allah Ta'ala. Paling takut pada Allah Ta'ala ialah orang yang lebih kenal takut pada Allah Ta'ala, paling takut pada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, aku yang paling kenal pada Allah Ta'ala, maka aku yang paling takut pada Allah Ta'ala. Jadi orang alim itu warasatul anbiya. Anbiya takut kepada Allah Ta'ala. Macam mana kok jadi orang alim jadi berani? Pasal apa dia berani tahu? Pasal dia tahu hukum, dia tahu qaul. Oh boleh, jadi orang lain semua bilang tak boleh, halal, haram. Oh untuk anak ada excuse sebab anak tahu mazhab ni boleh. Anak ada excuse sebab anak boleh. Kalau untuk dia semua saja dia applykan excuse, dia mohonkan itu, dia mohonkan ini, dia tahu ada reason dia. Oh I know what I'm doing, aku tahu apa yang aku buat, maka bikin sembrono apa saja dalam agamanya, tak takut pada Allah Ta'ala dengan alasan aku lebih mengetahui lagi makin boleh sembarangan je. Lebih mengetahui, lebih boleh cincai dalam agama ya. Imam Syafi'i itu mengetahui lah berbanding dengan kita semua. Dia stick pada pahaman dia juga. Dia tidak ubah yang lain, tidak begitu ya. Imam Syafi'i tidak macam kita. Mentang-mentang kita tahu aja. Jadi kita paling tak takut pada Allah Ta'ala, paling berani. Pasal apa? Dia dah belajar, orang lain tak tahu. Dia dah tahu. Pasal dia dah tahu, dia dah belajar bab sembahyang sunat taubat. Dia tahu bahawasanya kalau banyak dosa baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, terampun dosanya semua. Dia tahu amal baik boleh menutup amal-amal yang buruk. Dia buat dosa, kau tak tahu, jadi kau jangan buat. Aku boleh pasal aku tahu. Ibarat aku tahu penawarnya, maka aku boleh makan racun banyak-banyak. Boleh? Tak boleh. Yang nama orang alim patut lebih takut pada Allah Ta'ala, kok makin dia yang lebih berani. Baik. Dan lebih zuhud daripada segala makhluk, sebab dia tahu dunia tak ada nilai dia punya pengetahuan tentang dunia lebih tinggi, sepatutnya lebih tinggi pada yang lain. Maka dia punya cinta pada dunia pun mestilah jauh kurang daripada orang lain. Dan dia punya minat pada dunia mesti jauh. Allah, Nabi mengatakan akhir zaman orang awamnya jahil, orang alimnya fasik. Allah. Tentang hiburan sama dengan yang lain. Kalau tentang harta benda sama dengan lain. Cuma bidang kau bincang tentang bab komoditi, bidang kau bincang bab engineering, bidang aku bincang bab agama. Tapi hal ehwal kehidupan tak ada beza dengan orang yang bidang agama tak bidang agama. Allah.
Patutnya orang alim makin tahu dunia itu tak ada nilai. Sayyidina Umar bilang, kalau kau belajar dengan seorang alim tetapi dia banyak keduniaan, tinggalkan sudah. Itu mentahmahkan agamamu. Imam Ghazali mengatakan, macam mana kau nak bilang orang sedemikian alim kalau dia tak sedar pun, dia tak tahu pun dunia ni tak ada nilai. Tapi kalau dia sedar, dia tahu tapi dia masih nak rebut dunia juga, maka apa nilai ilmunya? Tak payah belajarlah dengan orang-orang yang begini. Bimbang ya. Jadi kalau kita nak ajar anak kita, antarkan orang belajar, tengok gurunya itu macam mana. Kalau nampak gurunya penuh dengan kemewahan, tak payahlah. Macam mana anak kita nak belajar ilmu agama tetapi dengan orang yang penuh dunia? Tengok tempat juga, tengok mahatnya juga. Oh, mahatnya, tilamnya, semuanya tu, dia punya sakan tempat tinggalnya tu, apa nama tempat tidurnya mah? Bilik tidurnya lah ya. Oh, tilamnya semua segini tebalnya. Hari-hari makan ayam, makan daging. Apa? Bangunnya pukul 6. Allah. Sama juga. Begitu ya. Patut budak-budak ni 1 jam sebelum subuh dah bangun. Budak-budak pondok tu 1 jam sebelum subuh dah bangun ya. Allah. Begitu. Jangan antara gitu. Tak bagus ya. Tempatnya ada aircon. Wah, ada langsirnya bukan cantik sekali. Tengok macam bilik pengantin. Tu, jangan hantar anak sekolah situ. Tak bagus ya. Anak kau jadi bodoh. Baik. Dan terlebih warak daripada segala makhluk. Warak tu apa ya? Warak ialah meninggalkan segala dosa, mengelak daripada kemungkinan segala dosa, walaupun pada zahirnya terjauh daripada dosa. Itu warak ya, mengelakkan. Dan itu pegangan tariqah Al-Ba'alawi itu 5. Pertama mesti ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas, kemudian khauf, kemudian warak. Ya. Ilmu, kerana ulama menukilkan ya, Imam Ghazali tukilkan, ulama mengatakan semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu pun binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua yang dah amalkan ilmu pun binasa kecuali yang ikhlas. Dan semua yang ikhlas pun binasa kecuali yang takut. Yang takut pada Allah Ta'ala. Kalau dia dah amal, dia dah ikhlas, dia tak takut, dia rasa macam syurga tu dia dah beli dah, dia dah dapat dah. Dan orang yang takut dalam bahaya besar, kerana syaitan akan nak trik dia macam-macam. Lepas tu orang yang dah takut tak boleh tidak, kena bentengi diri dia dengan warak. Habis kalau kau dah sampai dah ilmu, dah amal, dah ikhlas, tak warak, macam mana? Ya jatuh, syaitan menerobos masuk dalam tembok dindingmu itu ya. Warak tu pasang dinding tebal-tebal yang sehingga tak boleh tempuh ya. Mengelak daripada kemungkinan segala dosa walaupun tak ada kemungkinan dosa. Contoh ya, dah tua, isteri 4, dah kiai besar, agak-agak masih boleh sebut kaki perempuan tak? Dah jarang lah kita nak sebut ya. Itu pun dengan perempuan jauh, tabir punya tabir, lindung, tak nak cakap, tak nak tegur siapa pun, elak. Kalau sangat-sangat perlu pun sepatah 2 patah saja. Tak mau, elak warak tentang perempuan. Jadi warak bukan hanya kalau pergi pasar raya, tengok ayam, baca, tengok barang es krim, baca. Tu warak jugalah. Warak bab makan ya. Ini warak dalam serba-serbi. Contoh, dah matanya katarak ya. Hampir dah buta. Nampak orang pun dah tak kenal. Siapa? Dia dengar bab maksiat mata, dia punya takut, ya Allah, peliharakanlah mataku jangan buat dosa. Jangan kata nak buat dosa, nak buat pahala pun dah tak boleh lagi matanya. Tapi takut, berlindung. Kalau umpamanya di jalan kat depan dengan orang, dia mata dia tak nampak. Orang nak, ya astagfirullah, elah tu gambar perempuan pakai seluar pendek. Dia paling muka dia. Padahal memang tak tengok, dia tengok pun dia tak nampak. Di depan pun dia tak nampak. Dah kabur semua pun. Oh, mana dia? Dia hilang. Warak. Takut terbuat dosa walaupun tak ada kemungkinan buat dosa. Itu contoh-contoh warak ya. Itu contoh warak. Sangat jauh daripada hukum Allah Ta'ala. Batasnya jauh. Sebab itu kita dengar setengah orang alim, dan aku dah sekian tahun tak ada cita-cita pun nak buat benda makruh. Ini kan pula benda yang haram. Wali-wali tidak masuk, tapi mahfuz. Mahfuz tu apa? Terpelihara ya. Jadi yang ada orang kata terpelihara daripada dosa ya. Terpelihara daripada dosa. Aku dah berapa tahun tak ada terminat pun benda-benda makruh, apatah lagi benda haram. Jadi bermakna dia dengan benda haram tu jauh. Benda makruh pun dah tak ada pada diri dia dah berapa tahun ya. Patut orang alim tu terlebih warak. Sebab tak mampu warak kecuali alim. Maka kalau dah alim tak warak, bikin apa ilmu kau tu?
tak bawa kau takut kepada Allah Ta'ala. Makin berani, makin ceroboh. Asal-asal sikit aja, ada kaul, awak tak tahu, saya tahu. Jadi dia boleh bikin macam-macam. Na'udzubillah, yang ada guru kan sampai jadi ajaran yang tak betul kan. Sampai na'udzubillah dengan perempuan pun boleh sembarangan. Ni ada hikmah pasal nak bincang dengan mereka. Ulama-ulama kita tak ada campur perempuan, tak nampak perempuan pun tau. Tapi kalau datang negeri sini, bahkan diorang minta ada acara dengan orang perempuan. Acara dengan orang perempuan. Tapi dia cukup jaga batas. Dia tahu ini orang perempuan tak begitu jaga batas kat negeri kita. Tapi dianya cukup jaga batas. Cukup jaga batas. Dia hadir, tampil hanya untuk beri nasihat. Beri nasihat, untuk beri panduan. Tetapi elak daripada segala interaksi dengan wanita-wanita. Cukup jaga. Kalau makin orang alim makin berani macam mana? Kalau orang alim makin warak macam mana? Kadang makin alim, na'udzubillah lah, yang makin so-called alim makin berani bikin macam-macam. Kita nak cakap apa? Berani tegur. Kita habis kena bidas dengan dia semua tu. Awak tak tahu, ini saya buat ada maslahat. Awak tak tahu, ini ada hikmah di sebaliknya. Awak tak tahu, yalah saya tak tahu, awak paling tahulah. Allah, begitu ya. Berani ya. Dan terlebih meninggalkan syahwat daripada segala makhluk. Syahwat tu segala keinginan, keinginan hawa nafsu. Dia makin dia kok makin segala-galanya nak. Ustaz, tali pinggangnya mesti mahal punya. RM80 tak cukup. Paling tidak 100 punya harga. Jam tangannya tak cukup, biasa-biasa. Paling tidak 450 punya harga. Ya Allah. Ustaz tak pakai jam tangan pun tak apa lah ya. Kalau pakai pun sekat yang perlu lah ya. Kok begitu ya. Kehendaknya ikut saja. Kau tengok hari jam tangan lain, besok jam tangan lain, lusa jam tangan lain. Ya alasannya dunia masih syukuri. Mencukuri. Kedua dia masih syukuri. Itu bukan mencukuri. Dunia mencukuri. Nak cukur seberapa banyak dunia, dia nak ambil semua dengan dunia. Allah ya. Dia ikut semua syahwatnya semua tu. Kau tengok bajunya berpisin-pisin. Allah. Lepas tu pergi haji ya. Nabi dah warning ya, pergi haji pun wa ulama'uhum liriya' wa sum'ah. Ulama-ulama pergi haji untuk riak dan sum'ah. Ustaz ni dia pandai gaya tau. Dia pandai gaya Mekah tu dia pandai lah. Gaya madrok dia tak pandai. Nanti kalau dah habis tahallul aja, haji tamattu dah ya, masuk umrah dulu kan. Dah habis tahallul aja, dia yang paling lawa gamis dia, serban dia pun, syal dia, orang pun semua ikut, semua gitu. Allah, jadi fashion show. Gamisnya Imam Ghazali bilang, kau dengan orang dunia tak beza. Cuma orang dunia beli kain jenis ini, kau pun beli kain jenis ini. Cuma mereka potong bikin kot, kau potong bikin jubah. Actually siapa lebih banyak kainnya? Yang bikin kot kan bikin jubah? Yang bikin jubah. Tapi kain ini kain high class, grade sekian. Kau pun sama juga. Allah, sama juga. Hanya kau bikin PC ini itu saja. Imam Ghazali bilang ya. Padahal kau tak ada beza lagi. Kalau orang-orang dunia ada pakaian sekian, kau pun pakaian sekian. Cuma kacamata saja. Orang-orang dunia beli kacamata begini untuk tengok file dia. Engkau pun pakai kacamata pun sama harga yang sekian mahal. Cuma engkau untuk buka kitab aja. Allah, tapi kau punya pakai dengan dia apa orang-orang dunia pakai ikut syahwat, kau pakai tak kurang juga. Istilahnya tak boleh kurang sedikit pun, apa pun. Allah, mahal barang-barangnya tau. Tengok Ustaz, tengok barangnya, tengok mahal-mahal semua. Kalau pennya tu harganya RM70. Kalau jamnya tu harganya RM450. Kasutnya tu aja, sandalnya tu aja. RM18 tak dapat. Paling tidak RM25 punya harga tu. Tengok, kelas punya gitu. Allah. Tak maulah ya. Tak bagus lah ya. Ustaz-ustaz kena lebih kurang ikut syahwat. Seadanya pakai ya. Kena tak usah ikutkan orang nafsu. Jangan ya, kita jangan jadi orang begitu. Kalau orang-orang dunia melarang, Ustaz pun melarang juga toh. Tapi dia punya melarang dengan apa? Dia punya melarang dengan syal. Dia punya melarang dengan serban. Dia punya melarang dengan apa lagi? Tasbih. Allah. Orang lain melarang, kalau orang dunia lah, dia punya melarang tu pakai
Kitchen aja, wah, kitchen aja harga RM18. Wah, ustaz tasbih dia je tak boleh pakai tasbih biasa. Jangan dia, pakailah tasbih. Kalau orang kasih apa, pakailah. Kalau tidak pun apa yang pakai plastik pun bagus. Dia tak kotor dan dia tahan lama sikit. Sudah, dan jika kau boleh buat kira. Mesti tak kokar, tak pakai, malu. Allah. Jangan, itu syahwat dia. Cuma orang dunia syahwatnya tu untuk beli lain. Kau punya syahwatnya untuk dalam perkara agama. Syal, sekarang pesen syal tu. Asal pesen syal baru aja mesti dia tukang beli. Syal ada yang harga ratus-ratus tau. Sebab kebanyakan kita print aja kan. Yang ada tenun, yang ada bersulam tau. Sulam ada manik pun ada juga tu. Dia pakai syal semua yang mahal-mahal, harga 200-300 punya syal satu. Tak macam-macam lah. Tak macam-macam. Serbannya, kainnya tu pun lebih mahal daripada orang lain. Songkoknya lebih mahal pun. Ujung rambut, ujung kaki, ustaz tau. Berbanding dengan yang tak ustaz, dengan yang manager yang itu, lebih mahal ustaz kadang-kadang. Cuma yang ni gayanya pakai necktie, yang ni gayanya pakai apa? Pakai kemejanya. Ini ustaz pun gaya, tapi dia pakai lagi dia punya. Mana lagi besar? Syal ke necktie? Syal lagi mahal lagi. Mana lagi besar? Serban ke cap? Serbannya lagi mahal daripada cap orang. Kalau itu kau tak beza, kata Imam Ghazali. Cuma pesen kau aja, pesen konon macam sunnah, tetapi dia punya perbelanjaan jauh daripada sunnah. Begitu ya. Kain pelikat pun tak murah tau. Kain pelikat yang baik-baik punya jenis tu, yang DHS, yang apa semua tu. Yang ada makan ratusan punya harga tau. Kain pelikat. Kalau gitu tak pakai yang kain apa, cap gajah duduk, cap gajah terlentang, semua tak pakai. Dia mesti nak cap apa, cap gajah berenang lah agaknya. Dia mesti nak lain punya cap daripada orang lain. Allah. Kain pelikatnya kau tengok ujung rambut, ujung kaki. Songkoknya ni dalam saja, brandnya lain macam. Serbannya saja aku tak pernah tengok kain jenis ini. Amboi, syal dia lagi. Grand. Butang bajunya saja tak macam butang baju orang. Gamisnya saja pun tak boleh kurang. Dia punya apa tu, jam tangannya orang macam itu, yang pakai jarang-jarang. Allah, semua gitu. Itu ahli agama. Na'udzubillah, takut kau ditemberang. Begitu ya, tak baguslah. Ahli agama biar jangan ikutkan syahwat dalam segala-galanya semua tu. Kereta jangan cakap lagi. Kemarin saya jalan dengan kawan-kawan dekat highway. Saya tanya, ini kereta ni cap, ada cap sekian lah. Ini cap ni harga berapa? Dia bilang harganya 800,000. Ada punya kereta 800,000 ya? Habis saya tanya, kereta Bios kalau baru berapa harganya? Dia bilang 80,000. 10 kali lebih mahal. Habis kita tanya, kereta dia berapa steering? Kereta Bios berapa steering? 1. Tayar berapa? Enjin berapa? 1 juga. Tapi dia ada istimewa. Pasal kereta dia mahal, orang lain isi minyak kena banyak. Minyak dia boleh pakai 5 titik, boleh pakai 5 bulan. Betul? Dan kereta dia lagi mahal. Pasal kereta dia mahal, road tax murah. Pasal kereta dia mahal. Betul? Kereta dia pasal mahal, dia ada undang-undang lain. Dia kalau pecut 200 pun tak kena saman. Betul? Sama juga. Pasal kereta dia dah mahal, kereta dia kandal tau. 10 kali mahal pada kereta kita. Kalau tersondol lori, 10 kali sondol baru kemik. Kereta kita 1 kali sondol dah kemik. Betul? Nampaknya semua sama je. Aku, apa pasal kau beli mahal-mahal begitu? Alamak, tak tahulah kita ya. Tak tahu kita. Mahal tu, kita cap tertentu tu harganya. Katanya 800,000. Ya Allah. Mana dia boleh begitu? Janganlah. Hisap ya. Bukan kita dengki ya, suka tingkau lah. Tapi hisap ya. Dan kau dah terpedaya pada kau, aku hebat. Tapi status, hebat dipandang. Ini baru orang panas. Orang yang mana yang pandang tengok? Orang yang tak reti, pandang tengok tak guna. Kau nak tunjukkan cantik pada orang buta, bikin apa yang tak ada mata hati. Cantik di kalangan pandangan orang yang takwa, itulah baru dia bilang cantik, barulah cantik. Dia bilang hebat, barulah hebat. Orang yang tak ada tak tahu nilai, semua yang cinta dunia semua tak tahu nilai. Kalau dia tahu nilai, dia tak nak ambil pun. Kau nak tayangkan, nak ikut selera orang yang apa, ikut kayu ukur orang nilai tu apa, sebab tu akan orang lain semakin tak ada syahwat. Apa rendah dia punya apa, ikut hawa nafsunya. Makin ustaz, makin tengok Allah, makin bidang agama, makin banyak belanjanya.
Dulu setakat pakai songkok, sekarang serbanya kainnya tak boleh sembarang, mesti ada grade punya. Syalnya ada grade punya. Amboi, bukan main. Gamisnya yang ada grade punya. Jangan itu macam ya. Aib sekali. Namun jadi orang bidang agama mesti dengan tawaduk, mesti dengan zuhud, terlebih lagi demi Allah. Habis mensyukuri nikmat. Betul, kalau kau mensyukuri nikmat, kau banyak duit, kau derma. Itu lebih baik. Baiklah kau pakai itu pun mensyukuri. Tapi Allah suka kalau Allah beri nikmat, kita nampakkan, kita zahirkan. Betul, tapi jangan siap menampakkan punya, siap nampak aja. Kena nampak pun, tapi jangan over ternampak mewahnya. Setakat dinampakkan Allah beri nikmat, jadi kau tak pakai baju compang-camping. Tetapi kau Allah kasih beri nikmat, kau punya nak nampak Allah. Bukan main serlah sekali. Begitu ya. Di situ ada bab zuhud, di situ ada bab tak cinta dunia. Takut dalam kau nak menampakkan nikmat Allah Ta'ala, kau tertipu, rupanya kau bukan nak nampakkan nikmat Allah Ta'ala, nak nampakkan kepuasan nafsumu, ataupun nak nampakkan kemewahanmu. Bukan nampakkan nikmat Allah Ta'ala, tertipu. Cakapannya, Allah beri nikmat, nak dinampakkan, nak diperlihatkan. Tetapi itu cakapnya. Hakikatnya sudah nak menampakkan kau punya segak, nak menampakkan kau punya duit yang banyak, nak nampakkan, tak sedar-sedar kau rupanya dah jadi lagak. Dah gitu konon-konon cakapnya bukan main punya lurus, bukan main punya tegak. Dia ada alasan, dia kata kalau jumpa orang besar, dia pakaian sesuai dengan orang. Bagus. Itu macam kalau jumpa orang besar jadi pakaian sesuai. Dan Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar dah masuk Palestin. Orang Palestin kan hebat-hebat, orang-orang Nasrani, Yahudi, pakaiannya semua tu. Tuan-tuan kalau pergi tengok sana, makin orang ahli agamanya, makin dia punya jubah dia punya syal dia tu semua, bukan main, kilat-kilat lagi. Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar ni datang naik keldai. Pergi ke Sayyidina Umar, pakai baju labuh sekali tau. Sekali pakai baju labuh itu pun SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Madinah. Ya Umar, orang semua baju separuh. Sebab tu ya, baju separuh ni sunat ya. Baju separuh kan plekat tu sunat. Nabi pakai baju separuh. Baca dalam kitab Dibai, wa yattaziru ala wasatih. Nabi berpakai kain berseparas pinggang. Jadi kain separuh ini, luar jubah sangkut aja begitu. Begitu ya. Sayyidina Umar pakai baju labuh sekali tok. Itu pun orang dapat, kenapa kau pakai baju labuh Umar? Orang semua pakai baju separuh. Sayyidina Umar ya. Naiknya kedai. Dia kadang naik, dia punya khadam tarik, kadang dia naik, dia tarik biar adil. Sampai masuk Madinah, orang tengok, itu kau punya Amirul Mukminin, naik keldai aja dia datang, bukan yang sedang tarik keldai. Bajunya punya teruk Sayyidina Umar. Maka sahabat-sahabat dah siapkan baju yang lawa sikit lah. Diorang tahu Sayyidina Umar punya baju, diorang dah standby. Dia tahu Sayyidina Umar punya baju macam mana tu, diorang dah faham dia punya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, apa boleh salin pakaian yang segak sikit sebabnya jumpa orang besar. Umpamanya. Boleh? Sayyidina Umar bilang, orang apa? Mari pakai. Dah pakai, jalan berapa langkah saja. Balik semula baju aku, tukar balik semula. Kami umat yang dimuliakan dengan Islam. Jadi jumpa orang besar macam mana sekalipun, you be yourself. You be yourself. Kau nak ikut dia bikin apa? Kau nak ikut dia tak boleh terikut punya. Kau just be yourself. Dan sebetulnya orang panggil kau, orang besar nak jumpa kau, wahai ustaz, pasal kau ustaznya. Kau nak tunggu orang besar, dia pun ginging, dia pun sudah cukup besar. Dia nak tengok besar ilmunya, nak tengok besar waraknya, nak tengok besar zuhudnya, nak tengok besar akhiratnya, nak tengok besar takwanya, bukan besar pesennya. Dia pun dah semua ginging, dia semua dah besar-besar pesennya. Apa tadi kita tengah cerita tadi? Sayyidina Umar. Maka dia bilang, kami satu kaum yang dimuliakan dengan Islam, yang Allah muliakan kami dengan Islam. Pakai baju dia balik, masuk Palestin. Orang-orang Nasrani, Yahudi tengok, loh kok gini amir mereka. Kau tengok bajunya koyak. Kau kira tampalnya berapa? 1, 2, 3, 14 tampal. Tak boleh tidak, sebab mereka kita bilang ya, mereka kalau apa-apa dia tak boleh bantah tau. Sebab dalam kitab dia dah taruh, dia bantah, dia kualat. Maka dia bilang, kami kena serahkan kunci pada anda.
Kerana betul lah apa yang termaktub dalam kitab kami, ini kota akan diserahkan kepada seorang pemimpin yang bajunya tampal 14. Betul-betul kira tampal 14. Kalau tadi pakai baju baru, orang bilang, ini bukan orangnya ni. Sebab tampal bajunya mesti tampal 14 punya orang. Jadi tampal 14. Mulia tak? Mulia. Mulia walau tampal 14. Kerana tampal 14 lah diberi kunci. Tak tampal 14, kurang tampal 13 pun tak kasih kunci. Tampal 14 baru kasih kunci, tak gaduh, tak apa, serah, hand over. Pasal kitab dia dah maktub, dah perintah begitu ya. Begitu. Oh, nak jumpa kasal keti, jumpa orang besar, jadi begitu mereka pandang sikit begitu. Boleh lah, tapi tak semestinya sebesar mereka. Paling penting kemas saja sudahlah. But if you want to be your own self, is much better. Kalau anda takut jadi itu, Tok kenali beberapa kali dipanggil ke istana. Orang bilang, Tok pakai baju lawa sikit. Tengok gambar-gambar dia. Serban dia begitu juga, baju dia tak butang. Ambil gambar. Itu je Tok kenali ya. Itu aja tak ada pesen dengan tongkat lah, dengan gini. Nanti ambil gambar bukan seorang, berderet dengan semua yang dipanggil menghadap lah. Yang lain dengan baju Melayu, yang ada dengan pakai kot, yang ada pakai alfiah dengan jubah. Dia begitu je, tapi dia paling top di kalangan mereka semua. Kalau tunjuk gambar sekarang, orang paling kenal dia. Orang paling kenal dia sekali. Dia paling popular sekali. Tu kenali. Ada sibuk, bilang, Tok nak pergi menghadap istana, pakailah lawa sikit. Dia bilang, aku yang dipanggil, bukan aku yang nak pergi. Dah bagus tu aku nak pergi. Jadi dia pakai seadanya, dia pakai lillahi ta'ala. Kita tengok Abi Omar ya. Pakai jubah, pakai serban. Macam lawa sikit kan. Itulah pakaian dia hari-hari juga kat rumah. Kalau anda tak sanggup nak pakai keluar dengan pakaian biasa, maka kat rumah pun anda kena pakai macam baju jalan. Orang alim dia tak ada baju jalan, tak ada baju kat rumah. Kita kan baju jalan lawa sikit, baju rumah lain sikit kan. Dia baju basahan harian dengan baju kuliah dia, baju travel dia sama juga. Sama juga ya. Kau tengok dekat Tarim, hari-hari pakaian dia pun begitu juga. Dia raih tamu pun begitu juga. Sekali saja kita tengok, sekali saja tak pakai jubah luar, pakai gamis saja hari raya. Akhir hari raya malam, dah hari raya semua, pagi-pagi dah hari raya, malam makan rumah dia, pakai gamis satu helai aja, santai, rehat di rumah tu aja. Bukan makin lawa tau, makin simple begitu ya. Ada yang datang kepada dia tu menteri-menteri, mufti-mufti. Allah, semua tu contoh guru-guru kita ya. Sederhana sekali. Itu. Saya pernah kira pakaian ketua Alkam. Satu set daripada kepala sampai kaki, tak kurang 2,000 harga. Oh ya. Saya dah kira. Mahal betul. Satu ujung rambut, ujung kaki tak sampai 2,000. Dengan serbannya, dengan syalnya. 2,000 lebih. Serbannya brand apa ya? Mahal. Serbannya serbannya pun ada brand juga. Dia punya syal pun ada brand juga. Allah. Itu bukan cantiknya orang alim tau. Cantiknya orang alim ialah dengan zuhud. Cantiknya orang alim dengan ilmu. Cantiknya orang alim dengan takwa. Itu yang cantiknya. Kalau dah gitu kan orang ni dah tak cantik dah. Dah tak cantik ya. Sederhana. Penampilannya ingat ya. Itu orang-orang alim tau. Dan kita yang nak muka orang alim pun jangan begitu ya. Ini dicontoh tentang orang alim ya. Kita yang nak muka orang alim pun istilahnya jangan melarang sangat. Just pakai sebagaimana nak tengok kita nak pakai apa. Kau tengok apa kawan kau pakai, kau tengok. Itu aja lah. Kau tengok. The best is kau tengok apa ustaz kau pakai, kau jangan lebih daripada dia. Itu sudah mesti. The best is kau tengok apa kawan kau nak pakai, itu kau pakai. Tak usah lebih. Orang-orang alimnya sendiri dah diberi peringatan. Ini kan pula kita yang jadi murid kepada orang alim. Istilahnya jangan lawan toki. Jangan lawan toki ya. Jangan lawan toki. Dengan kawan-kawan pun jangan begitu. Kita tak sekolah, tak suka ya. Kalau dulu budak-budak dekat sekolah, tengok dia anak orang mewah lah. Budak-budak Cambodia tu bagus tau. Dia dari datang sampai balik itulah baju dia. 2-3 helai cuci pakai. Dia tak ada jajan-jajan. Apa yang sekolah kasih itulah makan. Dia ada kantin untuk nak beli apa-apa. Bukan apa pun lah. Setakat mi Maggi, telur, batatis tu kentang tu aja, tak ada lain-lain. Sedikit biskut. Itu pun budak kita yang ada duit jajan juga. Apa jajan juga. Budak Cambodia tak ada. Apa yang sekolah kasih dia itu. Haus minum air daripada paip tu aja. Tak ada nak beli wedang-wedang semua tak ada. Buku pun photostat pun photostat sekolah punya utang. Dia datang, dia bilang ada datuk dari Malaysia kasih duit biaya. Dari hari first day sana sampai balik utang. Tambang balik pun utang. Tapi Abi Omar kasih. Pasal apa dia nak belajar? Boleh dalam peruntukan zakat, boleh terima apa semua.
hutang, sederhana bajunya. Allah, kita suka rajin baca kitab, tawaduk, pantas jadi student ma'had. Setengah-setengah budak kita, wah, asal ada gamis baru aja dia tayang. Gamis yang ada ininya, sampai macam Ultraman aku tengok bajunya. Nah, habis shawl pun begitu, shawl gitu. Kita tengok, kita orang tuanya kan kita tengok. Kita tegur. Biar sederhana ya. Apa yang kawan anda pakai, anda jangan lebih pun. Baik Ustaz. Gitu. Ada budak-budak datang. Dari hari pertama datang dah macam Abi Umar pakainya. Dari jauh kan Abi Umar, gamisnya, jubahnya, syalnya. Abi bukan suka tahu. Bagus ya, ikut sunnah. Ikut Abi. Tak ada. Zaki, kau jumpa dia ya. Kau bilang dia tanggalkan semua ya. Bilang dia apa kawan dia pakai ya. Begitu ya. Dia tak nak budak-budaknya glamour. Belum dah nak melengkapkan dengan pakaiannya dahulu. Tak mau itu jadi concern. Tak mau penampilan jadi concern. Tapi pengenalan jadi concern. Pengenalan identiti dirimu, pengenalanmu terhadap Rabbul Alaminmu, itu lebih utama daripada kau punya penampilan. Tak mau ya. Kamu jaga, memang jaga sunnah, memang jaga marwah, tapi not overdoing. Jangan sampai ikut syahwat. Memang kena jaga marwah, memang kena zahirkan syukur, tetapi jangan sampai overdoing, jangan sampai jadi syahwat. Atas nama nak menzahirkan nikmat Allah, tetapi kau punya zahirkan semangat. Kau lupa kau dah termasuk dalam cinta dunia, kau dah termasuk dalam bab tayang. Kau nak menzahirkan nikmat Allah Ta'ala, tapi dah masuk dalam bab tayang, dah masuk dalam bab cinta dunia, dah masuk bab memuliakan, memvaluekan benda-benda keduniaan. Sayangnya PC-nya lain. Orang PC-nya pakai necktie, pakai coat, pakai jaket. Kau punya PC dengan gamis, dengan jubah, dengan syal, dengan serban, dengan tasbih. Tasbih pun nak action. Mesti koka tak pakai. Astaghfirullahalazim. Cincin pun gitu. Kalau tak zamrud tak pakai. Amboi. Tak macam-macam lah. Kain pelikat pun nak macam. Pun ada brand juga. Allah. Kain pelikat pun ada brand juga tu. Yang mahal-mahal punya begitu ya. Dulu kalau toke-toke kainnya kalau bulan puasa panggil kita, dia bukan kasih kita tau, bukan pergi masjid, kasih kita. Jemput pergi kedai dia bulan puasa. Ustaz, lapang saya jemput datang kedai Ustaz. Doakan saya kedai saya sikit-sikit. Okeylah, orang jemput kita datang. Kemudian pilih kain yang mana nak. Kain pelikat ni. Kita bukan yang bawah sini tak boleh pilih, tak kasih. Yang dalam showcase punya. Dia tengok harganya satu, semangat. Di Singapura saja harganya dalam berapa ratus punya dia tahu. Pilih yang dalam showcase punya. Pilih yang mana satu boleh. Ambil Allah. Kita nak ambil pun mungkin bila aku nak pakai. Begitu sama juga kan. Tak maulah ya, tak bagus ya. Tak bagus. Tak bagus. Jangan terikut-ikut orang. Nanti ikut orang ya. Semua hisab ya, semua hisab. Semuanya pun hisab. Semuanya pun hisab. Jangan kau nak gitu semua tu. Walaupun tidak haram, kalau kau pandai jaga, kau tidak haram juga. Kalau sampai kau termahak, kau sampai tayang, kau sampai itu, ya haram juga. Taruhlah kau dapat jaga, jangan sampai perasaan itu timbul. Tetapi hisab ya, hisab. Jangan ya. Baik. Maka bahwasanya segala kelakuan orang yang alim itu bagi dirinya dan bagi orang yang lain. Jadi contoh tau. Mana kan tidak orang lain boleh nak kelas-kelas pasal tengok ustaznya pun kelas-kelas ya. Maka binasanya itu binasa yang lalai bagi orang yang lain, dan baiknya itu baik bagi yang lalai bagi orang yang lain, kerana ia ikutan segala makhluk dan tak tahu dia tanpa sedar. Orang alim dia bikin apa semua adalah menjadi contoh. Dia bikin baik, orang ikut, dia dapat pahala walaupun bukan dia mengajar. Tuan-tuan pakai pakaian yang sederhana ya, songkok yang sederhana ya, dia tak sebut pun, tapi dia dakwah dengan hal dia. Orang ikut, dia dapat pahala. Dia pakai style, kereta style, jam tangan style, orang ikut, menjawab sama-sama yaumil akhir. Kenapa engkau keduniaan? Kenapa gini? Aku ikut contoh ustazku. Aku tak pernah ajar. Ustaz tak ajar. Hari-hari ustaz tayangkan, ustaz takkan kita tak ikut. Begitu ya. Semua tu kena masuk dakwah tau.
Sebab orang alim jadi ikutan. Jangan kau kira untuk dirimu saja dah tak bagus, kau jadi ikutan orang. Orang nanti ikut contohmu. Orang ikut keduniaan macammu, tak bagus. Orang elok. Tak mau begitu. Jadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik, ya. Bukan makin orang alim makin itu, makin sederhana. Jadi kalau kau rela sederhana, pengikut kau pun akan rela sederhana. Kau tak rela sederhana, pengikut kau pun tak rela sederhana. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita sambung, ya. Semoga Allah ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul yang Ghazali bilang, orang-orang alim dengan orang dunia tak beza. Cuma dia beli kain kualiti ni, kau pun kualiti ni. Cuma mereka bikin coat, bikin suit, kau bikin jubah. Sama dia bilang. Allah. Jual lambat kaki 2,000 ya.